makanan. Perkataan makanan atau at'am dalam bahasa Arab ialah kata plural bagi ta'ma yang bermaksud segala yang dimakan. Perkataan ini banyak kali disebut dalam Al-Quran dan hadis. Ibnu Al-Tahir pula lebih cenderung merujuk perkataan makanan kepada makanan asasi seperti gandum, tamar, syair dan sebagainya. Sumber makanan adalah daripada tanaman dan ternakan sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Buah-buahan dan biji-bijian tersebut antaranya ialah zaitun, delima, anggur dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan dialah yang menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu segala jenis tumbuh-tumbuhan. Kemudian kami keluarkan daripadanya tanaman yang menghijau. Kami keluarkan pula daripada tanaman itu buah yang bergugus-gugus, daripada pohon tamar, daripada mayang-mayangnya kami keluarkan tandang-tandang buah yang mudah dicapai dan dipetik. Dan kami jadikan kebun-kebun daripada anggur dan zaitun serta buah delima yang bersamaan bentuk, rupa dan rasanya dan yang tidak bersamaan. Perhatikanlah kamu kepada buahnya apabila berbuah dan ketika masaknya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan kami bagi orang-orang beriman. Surah Al-An'am ayat 99. Makanan daripada sumber binatang pula terdiri sama ada binatang yang hidup di darat maupun binatang yang hidup di dalam air. Binatang membekalkan daging dan juga keperluan diet yang lain seperti susu dan madu sebagaimana dijelaskan melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 14, surah An-Nahl ayat 66 dan surah Al-Mu'minun ayat 3. Keperluan makanan oleh manusia bukan semata-mata diperlukan sewaktu hidup di dunia sahaja. Malah sewaktu dibangkitkan semula pada hari akhirat nanti manusia masih memerlukan makanan. Kesimpulan ini dapat dirumuskan berdasarkan penerangan Al-Quran tentang jenis-jenis makanan bagi ahli syurga dan ahli neraka. Makanan ahli syurga ialah makanan yang lazat dan enak, manakala makanan ahli neraka ialah makanan yang akan merosakkan fizikal mereka. Seterusnya adalah sejarah kepentingan makanan dalam Islam. Kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail juga turut mengisahkan tentang kepentingan makanan kepada manusia. Nabi Ibrahim telah membawa isterinya Hajar dan Ismail ke lembah yang kering dan tidak mempunyai air dan meninggalkan mereka di situ bersama bekalan tamar dan air. Walaupun sedih ditinggalkan di tempat yang asing dan tidak berpenghuni, tetapi Hajar redha kerana itu merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memelihara mereka. Doa baginda dirakamkan dalam Al-Quran yang bermaksud, Ya Tuhan kami, aku telah tinggalkan anak dan isteriku di padang pasir yang tandus, yang tidak ada tanaman padanya di sisi rumahmu, yang diharamkan mencerobohinya. Wahai Tuhan kami, mereka ditempatkan di situ supaya mereka mendirikan sembahyang dan memakmurkannya dengan ibadat. Oleh itu, jadikanlah hati manusia tertarik kepada mereka dan berikanlah rezeki kepada mereka daripada buah-buahan dan hasil tanaman supaya mereka bersyukur. Surah Ibrahim ayat 37. Setelah Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, Hajar memakan bekalan yang dibawanya. Setelah bekalan air habis, Hajar dan anaknya Ismail sangat dahaga lalu mereka mencari air di sekitar lembah itu, tetapi hampa. Setelah berulang-alik sebanyak 7 kali mencari air antara Marwah dan Safa, akhirnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala keluarlah mata air di tempat berdekatan Ismail. Hajar menggalinya dan keluarlah air yang banyak dan dikenali dengan telaga Zamzam. Disebabkan adanya telaga yang membekalkan air kepada manusia dan haiwan, akhirnya tempat itu dikunjungi orang dan membentuk pendapatan manusia serta pusat perniagaan yang ulung di tengah padang pasir. Apabila umat Islam diperintahkan mengerjakan haji di situ, tempat yang dikenali sebagai Makkah itu makin maju dan berkembang. Disebabkan makanan adalah keperluan juga, Nabi Ibrahim telah menyediakan bekalan buah tamar dan air kepada isterinya dan anaknya. Memandangkan tiada sumber makanan yang lain selain bekalan mereka, maka Nabi Ibrahim menaruh keyakinan kepada pertolongan Allah Subhanahu Taala agar mengurniakan makanan kepada mereka.
Hasilnya, mereka dikurniakan telaga Zamzam yang membekalkan sumber air yang sangat penting kepada manusia. Manusia tidak mampu untuk hidup lama jika kehabisan air, kerana sebahagian tubuh manusia adalah air. Menurut Ibnu Abbas, air Zamzam berkhasiat menyembuhkan penyakit dan juga boleh mengenyangkan sebagaimana makanan yang boleh mengenyangkan. Begitu juga kisah Nabi Yusuf semasa memegang jawatan sebagai Menteri Perbendaharaan Mesir telah membuat polisi untuk menggalakkan pertanian sebagai langkah untuk menjamin bekalan makanan rakyat Mesir mencukupi bagi menghadapi musim kemarau. Polisi yang dirangka oleh Nabi Yusuf itu berdasarkan petunjuk yang Allah Subhanahu Wa Taala diilhamkan kepada baginda melalui mimpi Raja Mesir yang telah melihat 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus, dan 7 tangkai biji-bijian yang hijau dan 7 tangkai lagi yang kering. Nabi Yusuf mentafsir mimpi tersebut dan meminta supaya rakyat bercucuk tanam dengan bersungguh-sungguh selama 7 tahun berturut-turut. Segala hasil tanaman hendaklah dituai dan disimpan bersama tangkainya kecuali yang hendak digunakan sebagai makanan. Ini kerana selepas tempoh bercucuk tanam akan berlaku kemarau selama 7 tahun dan tidak ada tanaman yang dapat tumbuh kerana keadaan kemarau yang teruk. Oleh itu, bekalan makanan adalah daripada makanan yang disimpan sebelumnya. Setelah itu, barulah keadaan akan pulih dan orang ramai akan menikmati suasana yang baik dan hujan akan turun serta tumbuhan akan tumbuh dengan subur. Polisi yang dilaksanakan oleh Nabi Yusuf ternyata berjaya apabila kebanyakan negara dilanda musim kemarau dan tanaman tidak dapat diusahakan selama 7 tahun. Rakyat di negara lain hidup dalam kesepitan kerana tiada bekalan makanan di negara mereka. Malah mereka datang untuk memohon bekalan makanan daripada baginda kerana mereka tidak mempunyai persediaan bekalan makanan untuk menghadapi saat genting begitu. Mereka datang untuk berdagang di Mesir dengan harapan untuk menukar barang dagangan mereka dengan bekalan makanan. Antara yang datang untuk meminta bantuan makanan itu ialah keluarga Nabi Yusuf yang telah lama berpisah dan tidak mengenali baginda. Polisi ini sebenarnya satu polisi yang patut dipakai oleh negara supaya mempunyai rizab makanan yang bagi menghadapi saat-saat yang tidak dijangka seperti musim kemarau, musim banjir, peperangan dan sebagainya. Apabila pertanian tidak dapat dijalankan ataupun bekalan makanan tidak boleh diimport dari luar negara. Sekuriti makanan merujuk kepada kewujudan bekalan makanan dan kemampuan untuk memperolehinya. Untuk memelihara sekuriti makanan, wujudnya Pertubuhan Makanan dan Pertanian iaitu FAO yang merupakan sebuah agensi khusus pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang berusaha menghapuskan kelaparan. FAO merupakan satu forum neutral setiap negara berunding dan berbahas tentang dasar-dasar dan juga membantu negara-negara sedang memaju dengan memajukan pertanian, perhutanan dan perikanan demi menjamin bekalan makanan yang berkhasiat kepada semua penduduk dunia. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO, sekuriti makanan sebagai akses bagi semua penduduk terhadap makanan yang mencukupi untuk kehidupan yang sihat dan aktif. Berdasarkan polisi FAO, sekuriti makanan boleh dicapai sekiranya 3 elemen dipenuhi, iaitu kesediaan kuantiti makanan yang mencukupi, penawaran makanan yang stabil dan sesiapa sahaja yang memerlukan dapat memperolehinya dengan mudah. Berdasarkan ketiga-tiga faktor ini, semestinya terdapat satu jaminan oleh kerajaan bahawa bekalan makanan negara sentiasa mencukupi. Bekalan ini sama ada diperolehi oleh aktiviti pertanian oleh negara itu sendiri atau keupayaan untuk mengimportnya dari negara lain. Sekiranya ketiga-tiga faktor ini wujud, maka wujudlah sekuriti makanan. Berdasarkan definisi ini, keadaan yang berlawanan dengan sekuriti makanan ialah ketiadaan sekuriti makanan yang boleh dikatakan sebagai kurangnya akses untuk memperolehi makanan yang mencukupi. Ketidakupayaan untuk mendapat makanan sama ada untuk jangka masa yang panjang atau pada masa tertentu berkait rapat dengan pendapatan individu atau isi rumah tersebut. Pendapatan yang mencukupi menjadi faktor kemampuan untuk membeli makanan walaupun pada harga yang tinggi. Oleh itu, secara langsung, sekuriti makanan mempunyai kaitan rapat dengan pendapatan seseorang.
Kekurangan pendapatan atau kemiskinan menyebabkan seseorang itu kurang berupaya untuk membeli makanan yang mempunyai diet seimbang yang mengandungi karbohidrat, tenaga, zat galian, vitamin dan sebagainya. Dari sudut pembangunan ekonomi pula, kewujudan sekuriti makanan dalam sesebuah negara amat penting kerana keupayaan penduduk sesebuah negara memperoleh makanan yang mencukupi dan diet yang sihat merupakan satu indikator pembangunan ekonomi sesebuah negara. Oleh itu, kerajaan perlu mempunyai polisi yang jelas untuk menjamin sekuriti makanan dalam kalangan rakyat negaranya. Sekiranya kerajaan mengabaikan sekuriti makanan akan menyebabkan kemungkinan rakyatnya tidak mendapat bekalan makanan yang mencukupi dan ini akan memberi kesan kepada pembangunan ekonomi negara tersebut. Secara tabiinya manusia memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Oleh sebab itu, Islam melihat makanan sebagai keperluan yang daruriyah dalam kehidupan manusia. Malah dalam penurunan syariah kepada manusia, Islam melihat bahawa menjaga nyawa merupakan antara salah satu maqasid syariah. Antara elemen penting dalam penjagaan nyawa ialah keperluan kepada makanan. Maka, Islam menetapkan bahawa makanan merupakan perkara daruriyah yang perlu dipenuhi oleh setiap manusia dan memerlukan kepada peraturan bagaimana semua manusia boleh mendapat makanan. Berdasarkan definisi sekuriti makanan yang diberikan oleh FAO adalah dirumuskan bahawa dari perspektif syariah, halal dan thayyibah merupakan elemen yang wajib ada dalam definisi sekuriti makanan. Syariah menekankan halal dan thayyibah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 168 iaitu الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Surah Al-Ma'idah ayat 88 iaitu وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Seperti mana kita tahu, negara kita Malaysia selalu menghadapi krisis makanan yang menyebabkan kita selalu mengamalkan konsep sekuriti makanan. Di antara isu semasa yang dapat dikaitkan dalam hal pentadbiran Malaysia zaman sekarang ialah ketika perang Rusia-Ukraine, di mana dunia telah dikejutkan dengan berlaku peperangan antara dua kuasa besar, Rusia dan Ukraine, yang mengakibatkan rantaian bekalan makanan antarabangsa terjejas dan harga pelbagai komoditi dunia meningkat. Hal ini berlaku kerana dua negara besar ini merupakan pengeluar utama dunia untuk komoditi seperti gandum, jagung dan minyak bunga matahari. Oleh yang demikian, industri sampingan yang bergantung pada komoditi berkenaan juga turut terkesan, termasuklah industri bekalan makanan. Malaysia juga tidak ketinggalan kerana negara kita turut terkesan akibat isu global ini di mana harga makanan telah meningkat. Pada tahun lalu iaitu tahun 2022, Jabatan Perangkaan Malaysia telah melaporkan bahawa inflasi makanan untuk bulan April 2022 telah meningkat lebih tinggi pada 4.1% dengan 89.1% item makanan bagi kumpulan makanan dan minuman telah direkodkan meningkat. Dari satu sudut lain, peningkatan harga makanan berlaku kerana harga input pertanian seperti baja, racun dan makanan haiwan ternakan telah meningkat tinggi hinggakan ada yang telah melebihi 100% peningkatan. Tambahan pula, bekalan makanan juga terjejas, termasuklah ayam dan ikan. Pihak media ada melaporkan bahawa pendaratan ikan terutamanya di utara semenanjung Malaysia telah berkurangan sebanyak 70% sejak beberapa bulan yang lepas. Kesan pada isu global ini menyebabkan rakyat Malaysia amat bergantung kepada import makanan untuk memenuhi keperluan makanan domestik.
Mengikut Jabatan Perangkaan Malaysia lagi, pada tahun 2020, jumlah import makanan Malaysia ialah RM55.5 bilion berbanding ekspor makanan RM33.8 bilion, menyebabkan defisit perdagangan makanan yang besar iaitu RM21.7 bilion ataupun 64% dari ekspor makanan. Dan yang lebih membimbangkan ialah peningkatan yang lebih pantas import berbanding ekspor telah menyebabkan defisit perdagangan produk makanan negara meningkat 24.9% berbanding tahun 2019. Keadaan ini amat membimbangkan, tambahan lagi untuk memastikan sekuriti makanan negara sentiasa berada dalam keadaan terjamin dan stabil. Kebergantungan negara kepada import makanan daripada negara luar menjadi ancaman utama kepada kelangsungan sekuriti makanan domestik kerana tindakan dan gelagat negara-negara pengeluar yang berhadapan dengan pelbagai krisis luaran dan dalaman akan menggugat kestabilan makanan dalam negara. Tambahan lagi, Malaysia berada dalam kedudukan yang rapuh apabila berhadapan dengan krisis makanan global seperti yang berlaku semasa krisis makanan sekitar tahun 2008. Tambahan pula di Malaysia, dalam tempoh 10 tahun import makanan terkumpul berjumlah RM482.8 bilion berbanding ekspor berjumlah RM296 bilion. Ia merupakan satu jumlah yang banyak dengan purata kadar RM29 juta sehari. Malahan pada tahun 2022, import makanan bagi negara telah melepasi paras tertinggi yang pernah direkodkan iaitu sebanyak RM63 bilion. Bagi menjamin sekuriti makanan, pihak kerajaan melalui agensi dan kementerian terlibat seperti Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan MAFS mengembleng tenaga untuk menjalankan pelbagai inisiatif jangka pendek dan jangka panjang. Inisiatif utama dilihat melalui pelaksanaan Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara DSMN 2021-2025 yang menumpukan kepada 5 teras utama, 15 strategi dan 96 inisiatif dalam memastikan kesiapsiagaan negara menghadapi sebarang krisis sekuriti makanan dan situasi luar jangka. Selain itu, Dasar Agro Makanan Negara 2.0 turut dilaksanakan untuk menentukan ketersediaan makanan bagi keperluan rakyat di negara ini. Kepentingan sekuriti makanan. Sekuriti makanan memainkan peranan penting dalam memastikan bekalan makanan yang mencukupi dan berkualiti untuk penduduk sesebuah negara. Beberapa aspek kepentingan sekuriti makanan termasuk: pertama, ketersediaan bekalan makanan. Sekuriti makanan dapat membantu memastikan bekalan makanan mencukupi untuk setiap individu dalam negara. Ketersediaan kuantiti makanan yang mencukupi dan berkualiti yang dibekalkan melalui pengeluaran domestik atau import. Kedua, keselamatan makanan. Selain itu, sekuriti makanan dapat menjamin keselamatan makanan dari cara penghasilan, pemprosesan sehinggalah pembungkusan. Kesannya, keselamatan akan terjamin dan individu yang menerima makanan tersebut akan terhindar daripada sebarang keracunan. Oleh itu, kualiti terhadap makanan dalam negara akan meningkat dan kesihatan rakyat terbela di peringkat global. Ketiga, kemandirian makanan. Seterusnya, melalui sekuriti makanan, kita dapat memastikan penghasilan proses makanan tempatan dapat ditingkatkan. Kesannya, kita dapat kurangkan import makanan dari luar dan mengurangkan kos import negara. Malah, dapat menjana ekonomi negara dengan pengeksportan makanan tempatan ke luar. Yang keempat, kesan perubahan iklim. Di peringkat domestik, perubahan iklim yang mendadak dan ekstrim meningkatkan kebarangkalian untuk berlakunya isu melibatkan sekuriti makanan. Tambahan lagi, bencana banjir dan kemarau yang berlaku memberi impak kepada pengeluaran makanan. Bencana yang berlaku telah memberi kesan kerosakan fizikal terhadap sektor pertanian, ladang, tanaman, ternakan dan infrastruktur pertanian. Malahan, akses pengangkutan dan logistik turut terjejas. Akibatnya, pengeluar dan penjual mengalami kerugian dan penyusutan dalam menghasilkan bekalan makanan dalam pasaran. Akhirnya, harga tinggi terpaksa dikenakan untuk menampung penyusutan pendapatan mereka di samping memenuhi permintaan yang melebihi pengeluaran. Rakyat yang tidak berkemampuan akan terkesan dengan kenaikan harga makanan yang ada di pasaran hingga sebahagian daripada mereka terpaksa mengikat perut.
Oleh itu, melalui sekuriti makanan dapat menangani impak perubahan iklim terhadap pengeluaran makanan dan keselamatan bekalan. Kesimpulannya, bagi menjamin sekuriti makanan, pihak kerajaan melalui agensi dan kementerian terlibat seperti Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan MAFS menggembleng tenaga untuk menjalankan pelbagai inisiatif jangka pendek dan jangka panjang. Inisiatif utama dilihat melalui pelaksanaan Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara DSMN 2021 hingga 2025 yang menumpukan kepada 5 teras utama, 15 strategi dan 96 inisiatif dalam memastikan kesiapsiagaan negara menghadapi sebarang krisis sekuriti makanan dan situasi luar jangka. Selain itu, Dasar Agromakanan Negara 2.0 turut dilaksanakan untuk menentukan ketersediaan makanan bagi keperluan rakyat di negara ini.